Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita hari ini. Namun saya ingin mengucapkan salam Zulhijjah sebab kita sudah memasuki 10 hari pertama Zulhijjah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah 10 hari pertama Zulhijjah ni dalam Al-Quran untuk menandakan bahawasanya memang 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ni memang hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Dia bukan hari-hari yang macam biasa, tidak, ya. Seperti lebih ada sebahagian ulama yang mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah ni lebih besar ganjaran pahalanya kalau kita berbuat ibadah lebih daripada apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Pernah dengar tak? Jadi, takkan bulan Ramadan tak special kan? Bulan Ramadan tu specialnya tu pada malam-malam Ramadan. Tapi kalau hari-hari afdalul ayyam ad-dunya al-ayyamul al-ashr, yang bermaksud sebaik-baik hari di dunia adalah hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10 tu apa? Inilah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi siapa yang berpuasa, yang bersedekah, yang beramal ibadah akan dipertingkatkan lagi, akan ditambahkan lagi pahalanya. Tapi itu bukan bermaksud bulan Ramadan tu sia-sia saja, tidak. Bulan Ramadan tu ada fadilat lain, ada keistimewaan yang lain. Ya, jadi sayangnya kalau kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kita ganti 1 tahun pun memang tak akan dapat sama pahala macam bulan Ramadan. Tapi bulan Zulhijjah ni lain sikit. Dia punya fadilat pun lain juga. Jadi seperti mana Rasulullah kata, sebaik-baik 10 hari yang terbaik ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan hari ini kita bukan akan cakap tentang Zulhijjah, kita akan cakap tentang apa? Siapa tahu? Betul, penawar hati. Tapi kita akan cakap tentang cinta kepada bukan cinta pada saya, bukan. Cinta kepada dunia. Dunia. Jadi apakah itu maksud dunia? Ya, kita akan terus masuk ya. Jadi sifat tercela yang perlu kita jauhi ialah cinta kepada dunia. Kenapa tak boleh cinta dunia? Siapa boleh bilang? Ni kita discuss dulu sebelum saya masuk menjurus ke dalam topik ini. Kenapa tak boleh kita cinta dunia? Betul. Siapa dekat sini kalau dah kumpul duit, meninggal, saya nak bawa saya punya harta lah masuk dalam kubur? Boleh tak? Orang pun tak heran. Orang ambil lagi ada. Kan? Pedulikan apa? Bukannya dia hidup balik pun. Kan? Contohnya. Tidak. Kita tak akan bawa harta kita dalam kita punya kubur. Maaf kata, kalau kita presiden sekalipun, tak akan kita membawa tahta kita, jawatan kita dalam kubur. Paling-paling pun dekat Nissan je. Itu pun, Nissan pun tak ada, nama biasa je. Contohnya Siti Zubaidah, contohlah. Tak ada kata Presiden Siti Zubaidah, tak ada. Sebab Presiden dah orang lain dah. Kan? Semua akan ditinggalkan. Semua. Harta, tahta, jawatan, kuasa, semua akan ditinggalkan. Tak ada satu pun yang akan kita bawa masuk dalam kubur kecuali amal ibadah kita, ilmu yang telah kita ajar kepada orang, dan doa anak-anak yang soleh dan solehah untuk diri kita kalau kita ada anak. Kalau tak ada, tak apa. Orang lain yang mendoakan kita. Kan? Sebab tu kita dianjurkan kalau kita selawat, kalau kita berdoa kepada orang, kita doa minal muslimin wal muslimat. Kita mendoakan untuk orang-orang sekalian, orang-orang yang mukmin dan mukminat, yang masih hidup, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang sudah
wafat. Yang masih hidup ataupun sudah wafat lah. Mati macam mati. Tak ada lagi. Takut lah. Tak nak. Yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Macam itu. Jadi, kita dianjurkan untuk kalau kita sedekahkan Al-Fatihah, sedekahkan kepada mereka yang masih hidup, ya, dan juga yang telah meninggal, dan untuk semua. Maksudnya kullu. Seluruh umat Islam yang beriman, tak kisah lelaki atau perempuan, supaya mereka pun mendapatkan sedikit cebisan rahmat dalam kubur tu. Takut-takut ada yang terlupa nak mendoakan mereka, doa-doa kita yang sampai kepada mereka. Macam itu. Dan insya-Allah kalau kita meninggal sekalipun, ada orang akan mendoakan kita. Macam itu. Ya. Okey, kita akan masuk terus dalam cinta kepada dunia. Maksud dunia itu apa? Dunia itu bermaksud sesuatu yang kurang. Sesuatu yang tidak sempurna. Perkataan dunia tu ialah sesuatu yang hina. Dunia ni hina. Kenapa? Dunia ni bukan sempurna. Dunia ni tidak ada apa-apa sebenarnya. Dunia adalah satu creation, satu makhluk yang telah Allah ciptakan penuh dengan kesedihan. Dunia ni tempat yang mana Allah ciptakan, sengaja Allah ciptakan untuk menjadi tempat yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesengsaraan. Banyaknya cerita sengsara semua kan. Semua sedih. Memanglah. Sebab dunia tu tempat untuk kita bersedih. Tempat kita memang tempat sedih lah. Siapa kat sini tak pernah nangis? Saya tak pernah nangis. Wallahi. Contoh. Siapa berani? Tak ada orang berani sebab memang tempat bersedih. Dunia ni memang tempat kita menangis. Kan? Menangisi dosa-dosa kita. Menangisi maksiat yang telah kita lakukan, kan? Menangisi orang yang pergi sebelum kita, menangisi mengenangkan perkara-perkara yang berlaku, kan? Dan menangisi atas apa? Atas penyesalan kita. Jadi dunia ni banyak tempat yang banyak penyesalan. Dekat syurga takkan nangis punya. Sebab apa? Sebab semua gembira. Dekat syurga semua akan happy. Semua akan ketawa je. Bukan ketawa tak stop. Bukan, ketawa lah. Maksudnya akan ceria, meriah, kan? Takkan nangis. Sebab semua tu ditinggalkan dekat dunia. Dunia lah tempat kita menangis. Dunia lah tempat kita derita. Kalau kita derita sekarang dekat dunia, jangan takut. Sebab nanti dekat akhirat, kita akan banyak ketawa. Lagi banyak kita derita dekat dunia, lagi banyak kita tanggung susah di dunia, lagi banyak akan kita dapat kesenangan di akhirat nanti. Itu adalah janji Allah. Maksudnya apa? Kalau kita tahan kesusahan kita di dunia, kita ni mungkin kurang berada lah. Kurang berada. Kita, apa yang ada kita bersyukur. Contohnya, kita pun sedih kadang-kadang. Kan kenapa tak diberikan sebegitu macam orang lain rezekinya, contoh. Tapi kita beriman kepada Allah. Kita berdoa dengan Allah. Kita yakin yang Allah itu pasti ada plan ataupun rancangan yang baik untuk kita. Maka Allah akan balas semua itu dalam syurga. Jangan kita khawatir. Sebab apa yang tak dapat di dunia, pasti akan dapat di akhirat nanti. InsyaAllah. Ya. Jadi tidak hairanlah kalau saya katakan dunia itu tempat yang hina. Betul. Tempat yang hina. Sebab banyak tak orang yang hina dekat dunia ni? Banyak. Apa maksud hina? Apa maksud hina? Hina tu benda yang kita boleh buang je. Benda yang kita tak pandang sebelah mata lah. Macam, tak berwarna. Kita rasa macam kita boleh just close one eyes lah. Tak kisah pun tak apa. Kan? Awak kena dengan saya. Gini. Dia macam benda yang kita tak perlu, tak heran lah gitu. Dia satu yang hina lah. Tak memberi kita apa-apa manfaat. Betul. Dan dunia itu memang kurang dalam serba-serbi kekurangan. Maksudnya, awak lihatlah sekarang keadaan dunia ni. Adakah semua orang dalam dunia ni semua orang happy? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa, sila. Macam hari raya. InsyaAllah.
Settle dulu. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sambung ya. Jadi tidak hairanlah kalau saya katakan tu dunia adalah satu yang hina, sebab memang dunia tu memang kita boleh campak mana-mana. Kalau kita orang yang beriman, kalau kita betul-betul orang yang mementingkan akhirat, tak akan kita pandang dunia. Dunia ni hanya perkara yang kalau kita hilang, kalau misal kata Allah kata okey besok kita meninggal dunia, kita akan laluinya dengan tenang. Tapi kalau orang yang cinta dunia, dia akan tak nak meninggal, tak nak mati. Sebab apa? Masih sayang dengan dunia, masih terikat hatinya dengan dunia. Sebab tu ada perbezaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau meninggal dunia lain. Kalau orang yang beriman, rohnya akan dicabut dengan senang je. Sebab terikat hatinya tu tidak dengan dunia, tapi dengan Allah. Tapi kalau orang yang meninggal, rohnya masih lagi tertarik dengan dunia, maka akan direntap, dicabut. Macam kita siat kulit, contoh, macam gitulah. Cepat, sakit kan? Kenapa sakit? Bukan sebab rentapannya, tidak. Sebab ikatan dekat dengan hatinya tu is dunia. Tak nak tinggalkan dunia. Ibarat kita ni seorang anak kecil, contoh. Mak suruh balik, kita nak pergi kedai mainan. Nak juga. Tapi ditarik oleh mak. Nak juga, sakit tak? Sakit kan tangan? Sebab apa? Kita masih nak dunia. Tapi kita dah dipanggil oleh Allah sebenarnya. Tapi kalau kita anak yang taat, mak suruh balik, okey kita balik. Kan senang. Kan kita masih lagi kita tak heran dengan dunia. Tapi kita heran, kita tahu yang Allah dah sediakan tempat lagi hebat di syurga nanti. Jadi apa maksud akhirat? Opposite of dunia. Akhirat tempat yang kekal abadi. Kekal forever and ever. Sekarang kita mungkin umur dah lebih 40 tahun lah contoh Dah lebih 40. Dah melanjut usia 40, 50, 60, 70, tak tahulah 60 lah. Okay lah, paling maksimum 60 tahun. Mungkin paling muda di sini 20 lebih dah. Kan? 20 lebih kan? 20 lebih. Ada yang belasan ke? Ada? Mudanya. Masya Allah. Paling muda? Siapa? Paling okay, paling muda. Okay, 20 tahun. 20 tahun. Ada tak? 20 tahun. Tak adalah muda sangat tu. Wah paling ni? 23. Okay, 23 tahun. Ada tak? Ini kerja lah. Okay, takkanlah 40 tahun yang ni. Takkanlah 40 tahun. Oh, tak nampak 30, Masya Allah. Baby face. Ibu? Yang Ibu Amy yang belakang tu. Sebelakang Ibu Amy. 43. Nampak tak? Mungkin pakai mask lah. Nampak muda. So kena pakai mask selalu. Masya Allah. Jadi semua ni yelah mungkin 40 lebih tapi ada yang 50 lebih. Tapi yang paling muda mungkin 30 lebih. 30 lebih. Masya Allah, paling muda. Allah. Paling tu berapa ibu kalau mau kongsi? 58. Masya Allah, 58. Allahu Akbar. 56 60. Kalau umur-umur gini kan, dekat Singapura ni dah dapat CPF tau. Dah dapat duit dah. Orang kaya dah jadi. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah lah, semua rezeki Allah tentukan. Okey, kenapa saya tanya pasal umur? Sebab nanti dekat dunia kita umur lain-lain tau. Kita mungkin nampak muda, nampak sedikit tua kan. Mungkin dah umur, kalau tua macam alamak, sakit hati sikit Yelah umur dah berumur sikit lah. Mungkin ada dah berumur, masih lagi muda kan. Tapi dekat syurga, semua 30-an. Semua. Dari atas sampai bawah, semua 30-an. Gigi masih ada semua. Kalau sekarang gigi mungkin ada palsu sikit lah. Mungkin ada kena buat gigi palsu ke. Ada cabut sikit, rongak-rongak sikit kan. Tapi kat dalam syurga, semua serba-serbi perfect.
Sempurna. Sebab semua 30-an. Semua muda remaja. Nanti kita akan kumpul dekat dalam syurga. Kita akan nampak Masya Allah Ibu Amy. Masya Allah Ibu Siti. Ibu Sofi. Kan? Mukanya bersih. Mukanya sempurna. Mukanya muda. Kita akan jumpa nanti. Tak ada. Tak ada sakit kaki. Tak ada krem-krem semut-semut. Tak ada. Memang tak ada. Sebab apa? Semua sihat. Semuanya akan kurus-kurus, insyaAllah. Kan? Tak payah diet dah. Tak payah diet. Kalau sekarang makan, kita kena buang kan. Dekat syurga, makan-makan tak payah buang. Memang tak payah buang pun. Sebab dekat syurga, tak boleh ada najis. Jadi, ciptaan kita, badan kita nanti, kita akan makan, tak ada buang. Jadi mana dia pergi? Tak tahu. Allah lagi tahulah kan. Kalau sekarang, makan sikit je dah buang kan. Satu hari 3 kali contoh mungkin ataupun lebih. Macam itulah. Jadi tempat akhirat tu tempat sempurna. Semua di sini akan menjadi orang yang cantik-cantik. Akan jadi sempurna di mata kita sendiri dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirat adalah tempat akhir perjalanan kita. Kita sekarang di fasah yang ke berapa? Pertama kita dilahirkan. Kita di alam roh pertama. Fasah pertama. The first stage. Alam roh. Fasah kedua. Alam dalam kandungan. Betul. Ketiga. Alam dunia. Jadi kita dekat dalam alam dunia. Siapa yang dah alam 4 sekarang? Belum lagi kan? Saya yang takut. Siapa yang kat sini alam 4 ni? Saya takut. Kena talqin balik ni semua. Jadi semua ni di alam yang ketiga. Kita masih dekat dunia. Kita akan masuk ke alam yang keempat nanti. Alam semua ni calon-calon ahli mayit. Semua kita ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita pun calon-calon ahli syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan masuk ke alam yang keempat. Alam barzah. Dan kemudian kita akan masuk ke alam akhirat yang mana menjadi penentuan akhir kita. Akhir perjalanan hidup kita. Syurga ataupun neraka. Jadi di manakah nama kita terletak? Nanti dekat pintu syurga ada nama tau. Dekat pintu neraka ada nama-nama. Jadi nama kita nak dekat mana? Pintu syurga atau pintu neraka? Takut tau nak kena check nama kan. Nama kita ada tak dekat pintu syurga? Nama kita ada tak dekat pintu ni? Dia tak ada letak A sampai Z, tak ada. Mungkin sebarang kan. Sebab siapa masuk dulu, maksudnya dia paling sikit dosa. Saya pun sama juga. Kalau saya kalian dah masuk dulu, saya tak ada, cari saya lah. Mungkin saya dekat syurga yang rendah lah. Kira tak bilang lah dah masuk dulu. Mungkin saya kat syurga rendah, angkat saya ke syurga yang lagi tinggi insyaAllah. Jadi akhirat tu tempat bahagia, tempat mulia dan tempat kesenangan serta tempat banyak nikmat. Kita apa yang kita nak, kita belum cakap baru terfikir dah ada dah depan mata. Contohnya kita terfikir nak makan cendol contoh. Baru terfikir dah ada depan mata. Kan? Kalau kat dunia terfikir tak ada benda pun depan mata kita kan. Kalau kat syurga kita fikir je dah ada. Kita terfikir nak jumpa dengan Ustazah Zubaidah dalam syurga. Nanti ada tiba-tiba. Macam gitu. So fikir saya lah dalam syurga. InsyaAllah nanti jumpa sama-sama. Masuk syurga, kalau nak masuk syurga ni kena ramai-ramai. Kalau seorang-seorang boring sikit lah. Kan? Hatta Nabi Adam AS pun, kalau seorang-seorang pun boring kan. Sebab tu Allah menciptakan Siti Hawa. Macam itu. So kita ni perlu ramai-ramai. Kalau kita ramai-ramai masuk syurga, kita ada teman nak berbual kan. Kita boleh pergi sana ke sini. Syurga tu luas. Kalau sekarang ni nak travel pun susah kan. Nak kena beli tiket flight, nak beli apa semua. Kat syurga kita mungkin boleh terbang. Betul. Sebab kat syurga tu tak ada benda yang impossible. Kita boleh terbang kat syurga. Nak pergi mana-mana. Contoh. Okey lah. Kita nak pergi Switzerland contoh. Wah, Switzerland kan.
Terbang pergi sana, contoh. Lagi cantik daripada Switzerland sekarang dekat dunia ni. Kalau orang kata Switzerland kat dunia ni macam syurga, kat syurga apa lagi? Betul tak? Masya Allah. Okay, kita sambung Apa perbezaan dunia dan akhirat? Ini perbezaan dia. Perbezaan dunia itu adalah perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dan justru akan melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu perkara-perkara yang tak memberi manfaat, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dunia. Ya? Apa itu akhirat? Akhirat adalah perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi manfaat kepada kita dan untuk akhirat kita. Sebagai contoh, jangan kita salah faham, maksudnya cinta dunia tu tak boleh berharta. Tidak. Tidak. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang dia harta banyak, tapi dengan harta dia pakai harta dia sebagai alat untuk memberikan dia manfaat di akhirat. Dia makin banyak harta, makin dia banyak derma. Itu maksudnya dia orang yang memikirkan akhirat dia. Berbanding dengan orang yang miskin. Contoh orang yang tidak berharta tapi cari kerja, kumpul duit tapi tak derma-derma. Dia punya pemikiran, saya kena ada banyak duit supaya saya dapat hidup senang di dunia. Itu maksudnya dia orang dunia. Dia orang ahli dunia. Dia memikirkan untuk dunia saja, tak fikirkan untuk akhirat. Adakah dia salah? Tak salah 100%. Sebab memang kita boleh kejar dunia, tapi kita pegang dunia dekat tangan saja. Cari dunia untuk dapat manfaat di akhirat. Itu sebenarnya yang patut kita lakukan. Contohnya, kita ada kita ada suami, contoh Yang tak ada suami tak apa, kita doakan saja. Kita ada suami. Suami kita adalah suami yang mungkin tak berilmu sangat. Kita orang yang berilmu. Kan? Suami suruh buat ini, suami suruh buat itu, suami suruh buat ni. Dan kita tak boleh lakukan perkara-perkara yang kita nak buat. Contoh, tak boleh ibadah. Kita nak puasa sunat, tak payah puasa sunat lah. Contohnya, tak kasih izin. Puasa sunat kena minta izin tak? Kena minta izin kan? Suami tak kasih contohnya. Mungkin pada dia tak perlulah, tak payah puasa sunat lah kan, wajib sudah. Contoh, tak faham agama contohnya. Jadi suami itu, dia seolah-olah tidak memberikan dia manfaat untuk di dunia ni. Dia malah menjauhkan. Paling teruk, kalau kita pilih suami yang lagi menjauhkan kita daripada Allah. Suami suruh buka tudung, kita buka. Atas dasar hormat pada suami. Atas dasar kita taat pada suami. Itu bukan suami yang telus. Itu bukan suami yang baik, maaf kata. Suami sepatutnya menjadi orang yang mendidik isteri, membimbing isteri supaya lagi dekat dengan Allah, bukan jauh. Jadi suami itu dikatakan dunia. Sebab dia tidak memberikan kita manfaat. Tapi kalau suami itu dia mungkin tak romantik contohnya, tapi dia pentingkan agama. Keluar rumah pakai tudung labuh sampai tutup semua. Itu suami yang baik. Sebab suami itu dia ingat kita, semua yang kita buat ni kena ke arah Allah. Nak pergi mana? Nak pergi jalan-jalan dekat mall, tak payah kita pergi masjid je ibadah. Pergi dengar ceramah, itu bagus. Sama juga dengan kawan-kawan. Pilih kawan-kawan yang ingatkan kita pada Allah. Jangan pilih kawan-kawan yang justru bawa kita kepada arah yang tak baik. Sebab itulah kawan dunia. Kawan akhirat tak. Kawan akhirat, dia akan sering ingatkan kita. Janganlah macam ni. Kan dah belajar dekat Qalbul Salim. Janganlah macam ni. Kan sudah macam ini. Janganlah macam ni. Kan Allah tak suka. Contohnya. Kawan yang akhirat, yang berbentuk akhirat, dia akan tarik kita. Kalau kita lalai, kalau kita terjatuh, dia akan tarik kita kembali kepada Allah. Dia tak akan biarkan kita. Kawan yang baik, kalau kita buat salah, dia akan tegur.
dengan berhikmah. Dia akan tegur dengan berhikmah. Dia tak akan buat bodoh. Sebab kalau mereka yang lepaskan tangan ataupun tak heran, itulah kawan dunia. Tak memberikan manfaat. Tapi kalau kawan akhirat, dia akan nasihat kita. Kalau kita salah, nasihat kita. Sebab tu kalau kita kawan-kawan, kalau ini semua kawan-kawan kalau kita ada salah antara satu sama lain, kita cuba untuk berlaku jujur dengan satu sama lain. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Tapi kalau kamu salah, saya pun dah maafkan. Saling-saling kita sayang kerana Allah. Kena sering-sering cakap dengan satu sama lain. Saya sangat sayang sama kamu kerana Allah. Cuba buat. Cakaplah dengan kawan-kawan. I love you because of Allah. Macam gitu. Alah, malu-malu pula. Saya sangat sayang dengan kamu. Dah salah-salah pula. Hari Raya. Macam gitulah. Kena sering-sering. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa tau? Kalau kita sayang dengan orang, kena cakap. Menzahirkan sayang kita itu bukan hanya untuk suami isteri, tidak. Itu memang sudah pasti, kan? Cakap. Tapi untuk kawan-kawan pun kita kena cakap. Contohnya Ibu Amy. Saya sayang sangat dengan Ibu Amy. Kerana Allah Ta'ala. Bila kita cakap gitu, maksudnya apa? Kita jaga dia. Kita sayang dia. Means kita nak dia yang terbaik, kan? Kalau dia buat jahat ataupun dia buat maksiat, dia buat perkara yang mungkar, kita akan tegur tak? Tegur. Sebab kita sayang dia. Macam gitu. So kalau kita sayang each other, kalau ada berlaku perkara-perkara yang tak sedap pun, ingat, semua kita nak jumpa dekat syurga tak? Jadi kalau ada apa-apa, settlekan dengan baik-baik, ya, dekat sini. Jangan sampai kita bawa dekat akhirat. Tak best. Tak best Kalau ada apa kat sini, settlekan kat sini. Tapi kita kena ingatlah, kita semua ni bakal ahli syurga, insyaAllah. Jadi bakal ahli syurga tak boleh simpan rasa benci. Tak boleh simpan rasa pendendam. Tak boleh. Kena sering memaafkan. Saling memaafkan. Perlu bersikap terbuka. Ya. Kalau kita salah, kita mengaku kita salah. Jangan cakap, kamu salah. Saya tak pernah salah. Tak boleh gitu. Semua ada salah sendiri, betul tak? Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam pernah buat salah. Dan akan buat salah. Jangan tak mengaku. Kalau tak mengaku tu, ego tinggi. Saya. Susah nak memaafkan. Mungkin kena lihat. Kena tengok. Kenapa orang susah maafkan? Adakah sebab kita ni yang salah besar? Tengok, jangan kita ni kita kena ingat. Kadang-kadang kita suka cakap orang lain. Kenapa dia tak maaf kita? Kenapa dia tak macam gini? Kenapa kita dah minta maaf apa? Contoh kita selalu cakap orang lain, tapi lupa nak cakap diri kita. Mungkin dia susah nak maafkan aku sebab aku yang salah besar ni. Mungkin aku kurang nak minta maaf. Kita selalu suka blame orang lain. Tak pernah nak cermin di muka kita. So sekarang ni, cermin muka kita. Beli cermin. Ya? Aja kamera, cermin muka dulu. Ya? Jadi, kita kena maafkan orang dan juga kita kena selalu meminta maaf. Dua-dua. Minta maaf dan memberi maaf, dan kita mengucapkan maaf juga. Paling penting mengucapkan sayang kita kepada sahabat-sahabat kita. Ya? Macam gitu. Ni baru start ni. Belum nak habis dah, setengah jam dah. Okey. Cinta dunia dalam bahasa Arab hubbud dunia. Cinta dunia itu hubbud dunia. Hub itu cinta. Uhibbuki. Saya mencintai kamu. Dalam bahasa Arab, uhibbuki, saya bukan puki-puki, bukan. Uhibbuki. Jangan salah cakap. Jangan salah cakap. Nanti saya punya RS kena tarik tau. Ni live lagi. Saya cakap sekali. Uhibbuki. Uhibbuki bermaksud saya sayang dengan kamu. Tapi
untuk wanita lah. Uhibbuka untuk laki-laki. Tak payahlah. Siapa nak cakap tak payah cakap dengan laki-laki. Cakap dengan wanita je So uhibbuki dalam bahasa Arab, uhibbuki fillah. Saya sangat mencintai kamu. Saya sangat sayang kamu kerana Allah Taala. Uhibbuki fillah. Macam gitu. Suka semua Jadi cinta kepada dunia adalah sifat yang sangat dicela oleh syarak dan ia merupakan punca segala kesusahan. Kita kalau start cinta dunia je, kita punya kesusahan akan bermula di situ. Hakikat seseorang itu mencintai dunia ada 3. Bagaimana terikatnya hati dia dengan dunia, dan dia akan menjadikan tubuh badan dia untuk alat mengejar dunia. Maksudnya pagi, siang, petang, malam cari kerja, cari harta tapi tak pernah solat. Ataupun tinggal solat. Sengaja tinggal solat, tak puasa contohnya, tak bersedekah. Nantilah boleh solat. Sekarang kan pukul 2, nanti pukul 4 sebelum asar solat lah. Itu maksudnya dia ahli dunia ke ahli akhirat? Ahli dunia. Sebab dia melambat-lambatkan solat dia. Dia melambat-lambatkan solat dia seolah-olah dia hidup selama-lamanya. Padahal kalau pukul 3 dia meninggal, macam mana? Akan ditanya dengan Allah, kenapa tak solat? Dah 2.30 dah ni. Kan? Contoh macam gitu. Dengan Allah nak cakap gitu ke? Jadi terikatnya hati kita dengan dunia tu, bagaimana kita berikatan dengan dunia? Kedua, kita menjadikan tubuh kita sebagai alat untuk mengejar dunia dan kita tak menghiraukan solat, tak menghiraukan amal ibadah kita. Nak kejar duit je contohnya. Ataupun kita menilai dan mengukur seseorang itu dengan materi ataupun kedudukan. Kita nampak orang ni ada kereta. Kita nampak orang ni ada harta banyak. Kita nampak orang ni ada rumah teres contohnya. Maksudnya dia kaya. Tidak. Tak semestinya. Orang yang kaya di dunia tak semestinya kaya di akhirat. Betul tak? Betul. Sebab orang yang kaya di akhirat itu tak semestinya juga kaya di dunia. Dia mungkin orang yang tidak kaya di dunia, tapi dekat akhirat dia paling kaya. Sebab apa? Sebab dia punya amal ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling kaya ke tidak? Tidak. Hidupnya tidak kaya. Tapi dia orang pertama masuk syurga. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah dipilih, pernah disuruh pilih. Adakah engkau ingin menjadi raja atau engkau ingin menjadi hamba biasa? Kalau kita disuruh pilih, apa kita pilih? Raja. Kan? Mestilah raja kan? Semua nak jadi raja. Nak jadi queen. Kan? Kenapa? Kenapa kita nak jadi raja? Sebab kita punya sifat manusia, kemanusiaan kita sukakan benda-benda dunia. Mas banyak kan? Mas banyak. Nak tunjuk orang lah masnya. Gitu. Macam gitu. Macam gitu. Kenapa nak jadi raja? Sebab kita memang cinta dunia. Nak jadi ketua. Nak jadi orang yang berjawatan tinggi. Nak dipandang hebat dengan orang. Contohnya. Tapi tidak. Nabi Muhammad cakap apa? Saya tak nak jadi raja. Saya nak menjadi orang biasa je. Nak menjadi orang nak menjadi hamba Allah saja. Sebab apa? Dia tahu tau. Sebab Nabi Muhammad tahu, kalau dia jadi raja, dia akan dipersoalkan nanti di akhirat. Kita contoh macam gini contoh saya ketua lah. Ketua dekat sini contoh saya ketua kat sini. Ini semua saya punya anak buah contoh. Yang masuk syurga, saya dulu ke kalian dulu? Kamu dulu. Betul. Saya masuk paling last sekali. Sebab apa? Sebab saya akan ditanya oleh Allah atas setiap perbuatan kamu. Kalau kamu buat perkara-perkara yang mungkar, saya yang akan tanggung. Saya yang kena masuk neraka dulu because of kalian. So siapa nak jadi ketua? Contohnya. So tu hati-hati. Nak jadi ketua boleh. Sanggup tak kita hadapi api neraka dulu? Kalau kita sanggup, silakan. Boleh jadi ketua. Boleh sebenarnya. Cuma
Ada syarat-syarat dia. Ya. Jangan pentingkan dunia. Tu antara syarat dia. Sebab apa? Nabi cakap apa? Kalau aku disuruh dipilih pun menjadi raja ataupun hamba Allah, aku nak jadi hamba Allah. Sebab apa? Bila aku jadi hamba Allah, aku punya hati akan tertumpu kepada Allah. Tapi kalau aku menjadi raja, aku ada tanggungjawab untuk settlekan semua orang. Kan? Jadi hamba Allah ke atau raja yang paling senang? Hamba Allah. Ya? InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dekat akhirat lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia daripada dekat sini. Kalau sini kita mungkin orang yang bukan dimuliakan. Dekat akhirat kita yang menjadi orang termulia. Kalau kita buat amal ibadah lah. Ya. Okay. Ini surah Al-A'la. Allah juga berfirman, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Perhiasan dan saling untuk berbangga di antara kamu serta untuk berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Saya paling banyak anak contohnya. Kau anak satu je. Contohnya. Yelah, berlumba-lumba dekat dunia. Anak saya paling bagus. Dia sudah S3 contohnya. Anak kamu baru S1 contohnya. Buat apa? S apa? Macam itulah. Jadi kita saling nak compare buat apa? Saya ada gelang sampai sini contohnya. Kamu satu gelang pun tak ada contohnya. Buat apa nak compare? Nanti kat syurga boleh minta gelang banyak. Saya ada contohnya saya ada rumah yang megah contohnya. Kamu rumah kampung saja contohnya. Contoh. Buat apa? Dekat syurga ada mahligai, kan? Macam gitu. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia tidaklah lain hanya kesenangan yang palsu saja. Ini semua palsu tau. Palsu. Dunia ni palsu. Kenapa? Sebab apa yang kamu dapat hari ni besok boleh hilang. Betul tak? Tapi dekat syurga, dekat akhirat, apa yang kamu dapat kekal selamanya. Suami dekat dunia boleh lari. Contohnya, cari orang lain lah. Contoh Ni sinetron lah, bukan sekarang lah, bukan kan. Contohnya, boleh lari contohnya. Tapi dekat syurga nak lari mana? Memang kita sama-sama macam itu. So, tu semua dunia. Jadi kita cari, kalau nak cari pasangan, cari mereka yang cintakan Allah. Contohnya, cari pasangan yang cintakan Allah dulu. Sebab orang yang lelaki yang mencintai Allah pasti akan mencintai kamu. Sebab dia akan jaga kamu. Kalau lelaki yang mencintai dunia, mungkin juga dia tak akan dapat mencintai kamu macam mana dia mencintai dunia. Sebab dunia itu termasuk wanita. Wanita lain pun dunia. Kan? Tapi kalau kita mencintai akhirat, kita mencintai Allah, pasti dunia akan kejar kita. Tu antara hadis ataupun kalam ulama yang mengatakan, kejarlah akhirat. Nanti dunia akan kejar kita. Kita tak heran dengan dunia ni, tapi dunia akan kejar kita. Macam gitu. Sebab tu para habaib semua ulama-ulama, mereka tak kisah kalau tak ada harta. Harta datang pada mereka tau. Harta datang pada mereka. Sebab tu diorang ada business, kan? Because apa? They get the money from people. Maksudnya orang kasih diorang derma, contoh. Ataupun memang Allah dah peruntukkan rezeki untuk mereka. Sebab tujuan mereka untuk akhirat. Mereka tak heran kereta-kereta mewah tak? Tak ada. Ada soalan so far? Tak ada. Okay. Perkara yang membinasakan manusia ada 4. Berkenaan dengan cinta dunia ada 4.
perkara yang membinasakan manusia. Pertama, sekiranya kita ni mencintai dunia dan kita gemar mengejarnya. Kalau kita kejar dunia, dapat tak? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Makin jauh dunia, makinlah sakit hati kita. Kan? Sebab kita punya tujuan kejar dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat, pasti akan dapat. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Kedua, sayang kepada dunia dengan mengejar pangkat dan kedudukan. Ini antara perkara yang membinasakan manusia. Kalau kita cintakan dunia dengan mengejar pangkat dan kedudukan, kamu pasti akan kecewa. Pasti. Saya janji dengan kamu. Sebab apa? Allah dah janji dah dalam Al-Quran. Siapa yang mengejar dunia, mengejar pangkat, harta dan kedudukan ataupun jawatan, pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Sebab tak semua orang akan dapat apa yang dia nak. Confirm tak? Apa tu? Main-main dengan ni? Sejuk? Okey, sejuk. Okey, yang ketiga. Perkara yang pasti membinasakan manusia, sentiasa mencari harta dan kekayaan. Maksudnya dia cari harta, cari kekayaan, tapi dia lupa pada Allah. Yang akhir, sangat menjaga hartanya. Dah ada harta yang banyak, jaga. Tak nak kasih orang, tak nak derma. Dia bakhil dan kedekut. Orang pinjam sikit lah, pinjam $10. Tak boleh, saya nak jaga ni. Itu orangnya contoh, padahal $10 je. Kan, $10. Kita jangan kedekut dengan orang. Jangan kedekut dengan orang. Kita kasih orang duit derma, contoh derma kat masjid ke, ataupun kita derma ikhlas kat orang lain. We give $10, Allah will give you more. Betul. Tak bedek. Saya pernah dapat benda tu. Saya pernah lalui benda tu. Saya kasih sikit je, Allah kasih banyak rezeki lepas tu. Percayalah, orang yang dermawan, insya-Allah kita semua berdermawan. Orang yang dermawan tak akan pernah miskin. Tak pernah kat dunia ni orang yang kasih duit untuk derma tak pernah miskin. Tapi agak-agak lah. Janganlah kasih satu the whole saving give to you. Of course lah, tu tak logik kan. Kasih sikit. Orang yang dermawan tak akan pernah miskin. Sebab Allah janji, makin engkau bagi, makin aku tambah. Makin engkau kasih, makin aku tambah. Dan duit yang kita ada pun, itu bukan duit kita. Tu duit Allah kasih kita. Kan? Dan dalam hak duit kita tu, ada hak orang lain tak? Ada. Sebab tu kita kena kasih kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Kenapa saya kata gini? Kenapa Rasulullah kata gini? Siapa pernah pergi penjara? Pergi bukan masuk, pergi penjara. Lewat saja. Siapa pernah? Okeylah, mungkin pernah? Bukan masuk kan, pergi kan? Lewatlah. Oh, okey. Kamu tak orang-orang kat penjara, dia boleh buat sesuka hati tak? Tak boleh. Apa dia kena buat? Contoh, pagi kena bangun, kan? Kena mandi, kena sarapan, masuk balik dalam penjara contohnya. Lepas tu keluar sekejap, mungkin ada rekreasi, main-main bola ke apa, exercise, masuk balik. Semua tu disusun, kan? Macam kita lah. Kita ni disusun. Pagi kena solat subuh. Lepas tu solat duha. Lepas tu solat zuhur. Lepas tu solat asar. Lepas tu kena zikir. Lepas tu kena buat apa? Semua. Kena puasa, kena semua. Telah disusun. Islam tu menyusun kita untuk menjadi orang yang baik. Seperti penjara tak? Macam penjara kan? Sebab tak boleh buat apa kita suka. Tak boleh suka hati ambil milik orang. Tak boleh suka hati kita berzina contohnya. Tak boleh suka hati kita nak buka tudung. Lepas tu kita happy-happy. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dunia ni memang penjara untuk orang mukmin. Maksudnya ada restriction, ada undang-undang, ada syariat yang kita kena ikut. Dan kenapa syurga untuk orang kafir? Mereka boleh buat apa dia orang suka.
Nak pakai baju ke, tak pakai baju ke, nak pakai sikit baju ke. Maaf kata laki-laki perempuan bersama ke, lelaki dengan lelaki bersama ke, perempuan dengan perempuan bersama ke, tak kisah. Sebab syurga untuk orang kafir. Mereka boleh buat apa yang orang suka. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau kamu tak ada sifat malu, buatlah apa kau suka. Sebab apa? Memang syurga tu tempat orang kafir. Maksudnya syurga dunia lah, dunia ni. Sebab tu namanya syurga dunia, bukan syurga akhirat. Untuk orang kafir, diorang boleh buat apa suka. Ya? That's why orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah, apa yang mereka minta Allah kasih. Dekat sini. Tapi dekat akhirat, they have nothing. Lain dengan kita dekat dunia. Kita boleh jadi dua kumpulan ni. Satu, kita dapat dekat dunia dan dapat dekat akhirat. Dua-dua kita dapat. Ataupun kita tak dapat kat dunia tapi kat akhirat kita dapat. Kita nak jadi yang mana? Kita nak dua-dua dapat lah kan? Dua-dua kita dapat. Kita nak kesenangan kat dunia yang membawa kita mendapat kesenangan di akhirat. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, dermalah. Lagi-lagi 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau kamu buat amalan pada 10 hari Zulhijjah ni, kalau kamu derma banyak-banyak, dilipat gandakan tau. Dilipat gandakan. Ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan bahawasanya makna hadis tadi ya, yang bermaksud yang tadi yang ni, ad-dunya sijnul muslim mukmin dan jannatul kafir, bermaksud orang mukmin dia terpenjara dekat dunia ni sebab dia kena menahan diri dia daripada pelbagai nafsu, pelbagai syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan orang mukmin juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Ketika dia mati, barulah dia rehat daripada segala hal tersebut. Kemudian dia akan memperolehi apa yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan yang kekal dan juga kerehatan yang sebenarnya tanpa berkurang sedikit pun. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bercerita, anaknya pernah berkata, bertanya kepada imam yang 4 mazhab ni lah. Imam 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, kan? Jadi antara 4 mazhab ni, Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya pernah bertanya, wahai ayahku, bila kita boleh rehat? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saat kaki kamu masuk ke dalam syurga, saat itulah kamu rehat. Apa maksudnya? Saat kaki kamu melangkah masuk ke syurga, saat itulah kamu boleh rehat. Maksudnya tak boleh rehat. Dekat syurga tak boleh rehat. Saat kamu masuk syurga, itulah tempat kamu rehat selama-lamanya. Maksudnya apa? Kaki melangkah masuk tu apa? Masuk syurga lah kan? The moment you enter Jannah, that is the moment you boleh rehat selama-lamanya. Tak payah kerja pun tak apa. Sebab apa? Apa yang kamu minta, semua ada nanti kat sana. Jadi dunia ni memang tempat untuk kita bekerja keras. Tempat kita bertungkus lumus. Tempat keperitan, tempat penderitaan, tempat bersusah payah. Memang dunia lah tempat dia. Kalau tak, buat apa saya mengajar kat sini? Tak payahlah saya mengajar kan? Sebab kita kena mengajar, kita kena saling memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kita sambil kita berkongsi ilmu lah. Amal ma'ruf nahi munkar, macam gitu. Seterusnya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, hadis ni panjang, saya separate into 2. Yang hijau tu maksudnya yang bagus lah, yang merah tu tak bagus. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, the main goals. Kalau dia menjadikan dunia ni sebagai panutan dirinya, maka Allah akan mencerai-ceraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan dan tak akan pernah cukup pun dekat dunia. Kalau dia asyik kerja dunia, dia tak akan dapat settle pun. Maksudnya akan susahlah urusan kat dunia ni. Padahal dia tak akan dapat apa-apa pun harta
duniawi melebihi apa yang Allah kasih. Semua daripada kita akan diberikan rezeki. Contoh, memang telah diberikan rezeki kan? Rezeki telah ditetapkan, kan? Tapi kalau kita kejar dunia, apa yang Allah kasih tak akan bertambah pun. Tak akan bertambah. Tapi kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka Allah akan menghimpunkan urusannya. Akan senang. Senang je urusan dia. Tak susah-susah pun. Senang je. Akan menjadikan dia kaya ataupun merasa cukup. Merasa cukup dengan dirinya. Cukup dengan harta yang ada. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan yang rendah. Maksudnya, kamu tak minta pun harta ni, tapi Allah kasih. Kamu tak minta pun jawatan ni, tapi Allah kasih. Kamu tak minta pun untuk diberikan sekian-sekian, tapi Allah kasih. Itu perbezaan dia. Kalau tak cari, dia akan datang pada kita. Itu je demi keyword dia. Jangan cari benda tu, nanti Allah akan kasih. Jangan cari harta, Allah kasih. Maksudnya jangan cari harta yang berlebih-lebihan lah. Cari harta tu kerja, memang kena cari harta. Kena kerja, betul. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kita ni meninggalkan solat. Jangan sampai kita ni mencuri. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang mungkar. Just sebab kita nak duit lebih. Contohnya tapi kalau kita kerja seadanya, kita ikhlas dengan Allah, kita zikir, kita wirid hari-hari, kita baca surah Al-Waqi'ah, kita berlaku baik dengan orang, kita berjujur dan amanah dalam kerja kita, maka Allah akan datangkan rezeki itu kepada kita. Orang makin sayang kita, orang suka kita, orang akan tambah gaji kita, orang kasih kita balik kampung mungkin selalu. Macam gitulah contohnya, kan? Sebab kita amanah dalam kerja kita. Kita berlaku memberikan hak pada kerja kita. Contohnya, dan kita tidak mengejar dunia. Kerja apa yang adanya. Apa yang ada pada kita, cukuplah bagi kita. Sebab rezeki tu Allah dah kasih semua orang. Nak habis dah ni. Jadi, kata ulama salaf, apa katanya? Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai penderitaan. Dia akan banyak kena musibah. Sebab kalau makin kaya dia, makin orang akan jealous. Makin orang akan pandang dia. Macam mana dia boleh kaya Orang pun cari dia, attack dia, kan? Maaf kata, sekarang ni kadang-kadang orang sanggup bunuh sebabkan harta. Inilah namanya cinta dunia. Kenapa orang boleh hasad dengki? Contohnya antara ustaz dengan ustaz ke. Oh, ustaz ni banyak follower. Ustaz ni tak banyak follower. Dia dengki. Contoh. Kenapa banyak orang ikut dia? Kenapa rasa dengki? Sedangkan dia ustaz. Sebab hasad. Sebab dia mencintai dunia. Dia nak orang follow dia. Dunia tak? Dunia. Macam itu. As simple as ustaz hasad dengan ustaz pun kadang-kadang contoh, tapi bukan di sinilah contoh kita rasa macam gitu. Jangan kita hasad sebab kita akan bila kita hasad, bila kita marah, bila kita cemburu, kita iri hati, kita sebenarnya bilang pada diri kita, ego kita yang kita cinta dunia. Sebab tu orang boleh sampai bunuh. Sebab tu orang sampai kena sihir. Kan? Santet. Contohnya. Nak kahwin dengan contoh Aminah lah. Aminah tak ada Aminah kat sini? Ada. Oh, Aminah. Masya Allah Aminah. Terbangun Aminah. Okay. Maaf lah saya kasi nama lain lah. Nama Fatimah. Nak kahwin dengan Fatimah. Laki-laki A, laki-laki B nak kahwin dengan Fatimah contoh. Tapi Fatimah suka A. B rasa macam kenapa dia suka laki-laki ni aku lagi kaya. Dia orang miskin. Kan? Hasad. Sebab cinta dunia. Walaupun nampak kes ni hanya sebagai perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan ni dan dia tak suka kita. Macam gitu. Itu dunia. Kalau tak suka kita, dah sudah. Ya. Ada banyak. Bunga bukan
Eh, bunga bukan sekuntum lah. So tangkai tu. Okey lah, betul lah. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, macam itu kan. Jadi, kalau bukan rezeki kita, tak payah hasad dengki. Ingat ya semua orang, semua perkara, harta, kedudukan, jawatan dan sekian semua, harta kita, rezeki kita, semua telah ditetapkan. Allah dah tetapkan. Jangan kita pandai-pandai tukar atau mencari lebih-lebihan. Tak perlu. Biar Allah tentukan untuk kita. Jangan kita yang menjadi penentu. Kita ni tahu ke apa yang Allah tahu? Tak. Allah yang tahu. Sebab tu kita sebut Allahu a'lam. Allah tu tahu. Allah lagi tahu. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah berkata, orang yang cinta dunia tak akan pernah terlepas dengan 3 perkara ni. Pertama, kekalutan, kegelisahan. Dia akan kalut. Harta sikit je dia kalut. Macam mana nak dapat harta? Macam mana? Saya jual nasi lemak, tiba-tiba dia pun jual nasi lemak juga. Saya nak jual benda lain, dia pun nak jual benda lain. Kita kalut. Kan? Kenapa dia macam nak challenge aku? Kalau dia orang beriman, dia tak kisah. Biarlah nak jual apa. Kan? Sebab rezeki Allah yang kasih pada kita. Sebab kita mungkin resepi daripada turun-temurun. Kan? Dia mungkin resepi daripada YouTube. Kan? Tak tahu. Jadi rezeki kita Allah dah tentukan. Tak payah takut. Rezeki tu Allah yang tentukan. Kedua, tak akan terlepas orang yang cinta dunia ni dengan kepayahan. Dia akan susah payah. Contohnya macam tadilah kedai tadi. Saya jual nasi lemak, dia pun jual nasi lemak. Dia pun fikir-fikir pening kepala. Hari-hari pening kepala. Sebab apa? Dia akan orang ni nak compete dengan dia. Padahal tak ada apa-apa pun. Kan? Contohnya dekat Bugis Street tu. Zam-Zam. Kedai Zam-Zam, Murtabak. Dengan Victory. Dengan Tasnim. Semua jual tu murtabak kan? Kan? Semua ada yang tutup tak? Ada yang bankrupt tak? Tak. Sebab rezeki Allah tentukan. Sebab memang rezeki Allah tentukan. Awak jual exactly sama pun, Allah akan tentukan rezekinya. Bukan sebab competition. Kalau contohnya lah, kalau mereka rasa kalut, rasa payah, because mereka rasa cinta dunia, rasa takut harta aku berkurangan. Kan macam itu. Dan ketiga, tidak akan lepas orang yang cinta dunia dengan penyesalan. Dia akan menyesal sebab sikit-sikit, alamak aku kena buat ni alamak tak boleh gini Jadi hidup dia tu penuh dengan kekalutan, penuh dengan kepayahan, dan dia menyesal macam tak tentu arah lah. Tak tentu arah. Sebab apa? Fikiran dia pada harta dunia. Fikiran dia pada bisnes. Fikiran dia pada perkara-perkara yang temporary. Sedangkan Allah kata, kalau kamu yakin dengan aku kasih kau lebih. Makin engkau derma, aku rasa kasih lebih. Kan? Tetapkan iman kamu. Semakin kamu jauh dari Allah, makin lemahlah ikatan kamu dengan hubungan Allah dengan kamu tu. Makin dekat kamu dengan dunia, makin kuat hubungan kamu dengan dunia, makin jauh kamu dengan Allah. Ni dunia, ni Allah. Kamu tengah-tengah. Kamu tengah-tengah. Kamu nak pergi mana? Allah ke ataupun dunia? Makin kamu dekat dengan Allah, dunia kejar kamu. Kan? Kalau kamu pergi dunia, awak rasa Allah nak kejar kamu ke? Allah tak heran lah. Kan? Allah tak heran. Allah tu banyak hamba. Kalau hilang kamu, maaf katalah, saya nak bilang benda yang logik. Allah, kalau hilang kamu, tak kisah pun sebenarnya. Tapi kalau kamu hilang Allah, itu satu penderitaan yang paling besar sekali. Sebab Allah tu satu. Tuhan satu. Betul ya? Tuhan satu kan? Allah kalau hilang kamu, tak rendah pun. Tak rendah pun martabat Allah. Tidak. Tapi kalau kamu yang hilang Allah, habislah. Sebab nanti dekat akhirat, tak ada orang pun yang boleh tolong. Kecuali Allah SWT.
Jadi makin kamu kejar Allah, makin dunia akan kejar kamu. Sebab dunia siapa yang buat? Allah. Jadi kembalinya kepada Allah macam itu. Simple kan? Jadi jangan cinta dunia. Ni saya lastkan lah. Dah nak habis dah. Kesimpulannya, cinta kepada dunia adalah punca segala keburukan. Ya, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kaya dalam hati, insya-Allah kita akan rasa cukup. Kita rasa qanaah. Qanaah dalam bahasa Arab tu cukup. Merasa serba-serbi cukuplah insya-Allah. Orang yang rasa qanaah ni, orang yang rasa cukup ni, dia akan banyak orang suka dia. Sebab orang tak akan risau dia akan ambil hak orang, tak. Pada dia cukup lah. Everything is enough for me. Macam gitu. Dan orang yang cinta kepada akhirat akan memperolehi rezeki yang telah Allah tetapkan baginya di dunia tanpa bersusah payah. Orang kalau beriman, dia tak akan kerja dunia. Sebab apa? Dia tahu, dia yakin Allah dah kasih aku dah. Kalau aku akan dapat certain things, aku tahu yang aku akan dapat one day, cepat ke lambat. Macam gitu. Berbeza dengan orang yang terlalu ambitionnya tu, goal dia tu nak harta dunia je, nak jawatan dunia je, nak kedudukan dunia je. Contohnya, dia akan dapat tapi susah payah dia bertungkus lumus dia dapat, tapi akhirnya bila dapat lah, itu je. Sebab nanti Allah akan tarik benda tu. Last kali, cara untuk melawan cinta dunia adalah cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, dan bersyukur dengan apa yang ada di tanganmu. Maksudnya apa? Kalau apa yang di tanganmu tu, kamu bersyukurlah. Contohnya orang kasih kita iPhone, kan? Contohnya orang kasih iPhone. Kita manusia ni suka tengok orang punya barang. Dapat apa ya kamu? Kamu kata wah kan? Kamu lupa dalam beg kamu tu ada apa? Ada handphone kan? Sama je. Semua handphone sebenarnya. Kan? Cuma lain lah. Ni iPhone sebab lain kan? Jadi kita selalu nampak orang punya, tapi kita lupa yang kita punya dalam tas kita. So manusia macam gitu. Kita wah, tapi dalam beg kita ada banyak lagi tu. Mungkin ada banyak 2-3 handphone mungkin. Kan? Tak tahu kan? Contoh macam itu. So bersyukur dengan apa yang ada dalam tangan kamu. Macam gitu. Ya? Itu menandakan sudah habis. Ya? Okey, insya-Allah. Ada soalan tak tentang cinta dunia? Senang je. Hari ni topik cinta dunia, tapi sangat berat. Dia berat dan dia perlu berkesan dalam hati kita. Berbekas dalam hati kita. Ya? Siapa yang cinta dunia, maaf kata dia tak akan dapat tempat kat syurga. Sebab syurga tu tempat dia dalam hati, tak boleh ada orang hasad dengki. Tak boleh. Orang yang kejar dunia tak boleh masuk dalam syurga. So jangan kita cinta dunia. Ya? Ada soalan? Tak ada? Boleh? Saya tanyalah kalau gitu Boleh? Tahu pun. Tak ada. Kalau tak tanya soalan, saya yang tanya. Okey. Siapa boleh saya pinpoint lah Saya pinpoint. Jadi boleh terbangun sikit kalau siapa yang tidur, ya. Okeylah ibu. Saya tanya soalan dulu lah. Kenapa? Bagi saya satu reason, sebab kenapa kita tak boleh cinta dunia. Satu sebab. Saya perlu ibu yang berkerudung hijau. Betul. Betul. Jadi tempat kita yang asal di mana? Di tempat asal kita dekat syurga. Jadi buat apa kita nak heran dengan perkara dunia? Tempat asal kita di mana? Syurga. Nabi Adam AS tinggal di? Kita ni umat Nabi
umat Nabi Muhammad dan juga Nabi Adam kan. Jadi asal tempat kita di syurga. Jadi jangan kita heran dengan perkara-perkara dunia. Okeylah. Siapa lagi? Ibu Aminah lah. Ibu Aminah boleh? Ibu Aminah. Okey. Bagaimana cara untuk tidak cinta dunia? Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat untuk tak cinta dunia? Syukur. Betul. Untuk kita tak cinta dunia, antara satunya bersyukur. Bila kita syukur, kita akan tengok benda yang lain. Betul tak? Okay. Ketiga. Selain syukur, apa lagi yang kita boleh buat supaya tak cinta dunia? Siapa? Siapa nak jawab lah? Siapa nak jawab? Who want to answer? Selain daripada syukur, apa yang kita boleh buat supaya tidak mencintai, supaya hati tak terikat dengan dunia? Ibu. Betul. Antaranya kita berusaha untuk melakukan perkara yang Allah suruh. Bila kita fokus buat benda yang Allah suruh, kita tak akan terkejar dengan dunia. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul? Okay, last kali. Contoh cinta dunia itu apa? Macam mana contohnya? Bagi saya contoh orang yang mencintai dunia. Bagaimana sifatnya? Yang berkerudung color purple lah. Boleh? Ibu? Ibu Siti. Siti juga saya. Saya pun Siti juga. Okay. Bagaimana sifat orang yang cinta dunia? Betul. Selain daripada tu, betul Kikir kira-kira betul. Selain daripada tu, apa sifat lagi? Serakah. Serakah tu apa? Rakus. Lagi? Iri hati, betul. Lagi? Menjaga hartanya lagi? Banyak sebenarnya. Orang yang sifat cinta dunia ni banyak. Apa lagi? Kedekut dah cakap tadi. Kikir dah cakap. Rakus sudah. Apa lagi? One more. Ibu. Neng. Menilai seseorang dengan mata dia. Maksudnya dia anggap orang yang hebat tu adalah orang yang paling kaya, orang yang paling berharta. Tidak. Sepatutnya bukan dikira dengan ukuran hartanya, tapi kita kira ukuran imannya. Betapa dekatnya dia dengan Allah. Itu baru betul. Ya, sebab tu Allah punya sistem, Allah punya cara pengiraan bukan berapa banyak orang ni ada duit, berapa banyak dia pangkat dia, tidak. Tapi berapa dekat dia dengan Allah, berapa dekat dia buat banyak ibadah, macam gitu. So Allah akan lihat hati kita, lihat niat kita. Bukan harta kita, bukan rupa kita, bukan kekuatan kita, tidak. Ya, jadi janganlah kita cinta dunia, sebab dunia itu adalah sementara dan akhiratlah tempat bahagia kita di dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majlis boleh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin.